Adha di Syria dan Palestin. Jadi hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Azamin Harun, iaitu ikon kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Selamat pagi. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik. Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ini sebuah NGO yang tidak disangka lagi telah memberikan bantuan kepada Syria serta negara-negara yang bergolak, misalnya Palestin juga. Dan Ramadan lalu Peduli Insan telah berjaya menyantuni lebih 330,000 individu di Syria, Palestin dan Yaman melalui kempen infak Ramadan. Betul ya Ustaz? Betul. Jadi bagaimana pula dengan bantuan ataupun kempen sepenuh hari Adha yang akan berlangsung tak lama lagi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pertubuhan Peduli Insan Malaysia yang mana kami kumpulan intim ini adalah ikon daripada persatuan ini tidak berhenti untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di luar sana, khususnya yang berada di Syria. Dan alhamdulillah tahun ini dilebarkan lagi sayap bantuan itu bukan sahaja kepada umat Islam di Syria, mereka yang menjadi mangsa peperangan, pelarian di Syria, tetapi juga di Palestin, di Yaman dan juga di Malaysia sendiri untuk mereka yang orang kata nak melakukan korban di tanah air. Tapi alhamdulillah sambutan yang sangat menggalakkan, kami terpaksa tutup penyertaan untuk Yaman dan juga Malaysia. Dan kita fokus tinggal lagi kepada penyertaan korban di Syria dan juga di Palestin. Syria dan Palestin saja masih dibuka. Alhamdulillah. Dan sebenarnya kita tinggal beberapa hari saja lagi nak menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan saya pasti penonton-penonton semua tak nak melepaskan peluang untuk sama-sama menunaikan ibadah korban. Sebab kita yang tak dapat pergi haji ni, ibadah kita ialah kita laksanakan korban. Seboleh-bolehnya setiap tahun tu jangan pernah miss lah. Sebab sekarang ni, dulu mungkin orang rasa susah nak melaksanakan korban. Sekarang ni dah sangat mudah kerana banyak pihak yang boleh bantu, yang boleh melaksanakan. Khususnya dapat diberikan daging tu terus direct kepada mereka yang memerlukan. Terutamanya pelarian-pelarian Syria yang duduk di kemah-kemah pelarian di utara Syria dan juga mangsa-mangsa peperangan di Palestin itu sendiri. Ya, Ustaz, mungkin ada yang berpendapat kenapa saya perlu buat korban di negara luar berbanding kalau saya buat di negara saya sendiri. Bagaimana Ustaz? Betul. Okey, sebenarnya kita tidak menghadkan untuk melakukan korban di luar negara sahaja. Di Malaysia pun kita ada buka ruang seperti yang saya katakan tadi, bahkan dah penuh pun dia punya kota untuk kita lah yang kita uruskan di Malaysia. Dan apa yang kita lihat sebenarnya, kita alhamdulillah di Malaysia ni sangat bersyukur kerana kalau kita tengok di masjid-masjid surau-surau, biasanya penyertaan korban sangat menggalakkan. Sampai 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor kan. Tapi apa yang kita buka peluang di Peduli Insan ialah untuk membantu mereka yang memerlukan, yang diuji dengan peperangan, yang mana mereka duduk dalam kemah lebih 10 tahun, 11 tahun dah di dalam kemah dalam keadaan yang dhaif. Dan mereka mungkin jarang-jarang sekali dapat merasa daging. Daging yang sedap lah, daging kambing, daging unta, daging lembu kan. Jadi kadang-kadang mereka ni makan cukup-cukup makan saja. Betul. Jadi kais pagi makan pagi. Kais pagi makan pagi. Cuma kelebihannya jangan risau sebab siapa yang menyertai korban bersama Peduli Insan. Saya baru dengar tadi ada ustaz ceramah, dia kata afdal kita melihat sendiri sembelihan korban tu. Macam mana nak tengok dekat Syria, kat Palestin. Tapi insya-Allah mereka akan sertakan video atau proses penyembelihan tersebut dan kita dapat tengok sendiri mana lembu kita, mana kambing kita yang dilaksanakan korban itu. Baik. Okey, jadi pakej yang dibawa di dalam kempen Korban for Ummah ni bermula dengan harga serendah RM800 sahaja. Jadi apa lagi istimewa yang kita boleh dapat kalau kita berdaftar ibadah korban bersama dengan Korban for Ummah ini? Okey, seperti yang saya katakan tadi, insya-Allah penyertaan korban sama ada di Palestin, Syria, Yaman, di luar sana, mereka akan sertakan video dan gambar sebagai bukti. Dan saya sendiri sebenarnya intim, kami pernah pergi ke Syria sendiri dan kita lihat sendiri bagaimana Peduli Insan ada ladang lembu mereka sendiri di sana. Dan lembu dia bukanlah lembu macam kat Malaysia ni. Lembu kita ni agak saiz orang kita lah. Sana lembu sado. Memang sihat-sihat semua. InsyaAllah. XXL punya saiz. Dan orang kata tak rugi kalau kita spend. Mungkin orang kata harga agak lebih sikit berbanding Malaysia. Tetapi daging yang kita dapat untuk satu bahagian tu lebih banyak berbanding harga yang kita keluarkan di Malaysia lah. Jadi saya tengok sendiri ladang mereka dan mereka akan agihkan daging itu dalam dua bentuk. Pertama, daging mentah supaya para pelarian ini dapat masak sendiri. Feel masak daging seperti mana yang mungkin mereka ada juadah-juadah yang mereka rindu. Macam kita lah, kita ada rendang. Betul, ada kurma. Ada yang kita suka kan. So mereka boleh masak sendiri. Yang kedua, kita akan bagi mereka hidangan panas yang sudah dimasak siap-siap. Sudah siap dengan nasi. Tinggal makan terus. Jadi itu dua pilihan ya. Sebab kita berikan kepada mereka daging yang belum masak, daging mentah. Dan yang kedua, kita berikan kepada mereka hidangan yang sudah siap masak.
WhatsApp. Masya-Allah. Okey. Dan kita nak lihat juga dari segi siapa akan menjadi penerima manfaat hasil dari penyertaan korban ini sebenarnya Ustaz? Okey, yang pertama sekali seperti yang saya katakan di Syria, di utara Syria khususnya ada jutaan manusia yang tinggal dalam kemah di sana ya, dan mereka ini adalah mangsa peperangan yang dah tak ada rumahnya telah dirobohkan ya, telah menjadi orang kata hasil daripada peperangan dululah, dan mereka ini akan dapat juadah-juadah yang kita berikan, daging yang kita akan berikan kepada mereka. Dan mungkin ada yang tak mampu nak menyertai korban dengan nilai yang agak besar, mereka juga boleh mengambil pakej sedekah adha juga. Kerana sedekah adha ni serendah RM30 sahaja, mereka boleh juga menyertai bersama-sama dalam membantu orang yang memerlukan di utara Syria ataupun di Syria dan di Palestin ini, insya-Allah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut berkaitan dengan sedekah adha ni, bagaimana cara untuk kita memberikan sedekah tersebut? Okey, kalau tadi kita ada korban serendah RM800, ada yang RM1,300 satu bahagian. Tapi mungkin tuan-tuan ada yang dah menyertai, ada dah masuk kat sini dan sebagainya. Nak bagi lagi nak juga bantu orang-orang Syria Palestin, kita ada sedekah adha serendah RM30 ataupun lebih, mana sedekah adha ini akan digunakan juga untuk disediakan sebagai juadah mereka untuk mereka makan, barangan dapur mereka dan barangan asas untuk mereka gunakan untuk mereka memasak juadah yang disediakan itu, insya-Allah. Baik, jadi ada dua kaedah. Yang pertama melalui korban, yang kedua adalah sedekah adha. Masya-Allah. Okey. Jadi bagaimanakah cara untuk penonton kita di luar sana yang ingin mendaftar atau mendapatkan maklumat mengenai korban Fuk Ummah ini? Mungkin Ustaz boleh jelaskan. Boleh terus menyumbang ke akaun yang disediakan ataupun ditulis di bawah ini, Bank Islam Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, ataupun scan saja QR code yang ada tu. Sekarang ni zaman scan je. Betul, mudah je. Dah pergi dekat depan TV tu scan QR code. Scan saja QR code ataupun pergi kepada www.peduliinsan.org. Mungkin kat situ nak tengok maklumat-maklumat yang ada, apa pilihan-pilihan pakej yang ada untuk anda menyertai sama-sama kita membantu saudara-saudara kita yang diuji dengan peperangan ini. Masya-Allah. Yelah Ustaz, ujian sekarang ni memang banyak bentuk, dan kalau kita lihat rakyat kita di sana, kawan-kawan kita di sana, memang mereka telah diuji dengan pelbagai bentuk ujian, misalnya peperangan. Dan keadaan itu menyebabkan mereka sukar mendapatkan bekalan makanan, sukar untuk melanjutkan kehidupan mereka seharian. Jadi kalau kita melakukan korban ini banyak faedahnya Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan dari segi hukumnya, kalau kita membantu orang yang memerlukan ini, apakah faedahnya kepada diri kita Ustaz? Okey, yang pertamanya kita menyertai korban itu sendiri dah adalah sunat muakkad, sesuatu yang dituntut dah, yang sangat dituntut untuk kita menyertainya. Yang keduanya, kita bukan sahaja menyertai korban, kita dapat ibadah korban, kita dapat juga membantu orang yang susah, membantu orang yang memerlukan, yang jarang-jarang dapat rasa daging korban daging lah. Dan bila kita, masa kami edarkan dulu makanan juadah daging tu, kita dapat lihat senyuman di wajah mereka terukir, khususnya anak-anak kecil ni. Dia orang ni excited sangat sebab mungkin jarang-jarang dapat makan daging, ataupun dapat rasa daging kambing, daging unta ataupun daging lembu ni. Jadi dua kelebihan yang kita dapat di situ. Dan yang ketiganya, dengan bersedekah, dengan kita berkorban, dengan kita membantu orang lain juga, fadilatnya ulama-ulama kata dia akan menghindarkan kita daripada musibah, daripada bala bencana, dan rezeki kita akan diberkati mudah-mudahan, insya-Allah. Dan Allah janjikan kalau kita lebih banyak bersedekah, lebih banyak beri bantuan, Allah akan tambah lagi, gandakan lagi kepada kita pahala dan ganjarannya. Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada penonton berkaitan dengan pengalaman Ustaz sendiri ke sana untuk melakukan ibadah korban. Boleh jelaskan? Baik, kami pernah pergi ke Syria, tapi masa itu bukan Aidil Adha lah, cuma musim sejuk, dalam keadaan yang salji yang tebal, dan mereka hidup dalam keadaan serba dhaif. Dan macam yang saya katakan tadi, ada beberapa peristiwa yang cukup menyentuh hati saya lah. Waktu kami makan tu, ada yang mereka berebut-rebut makanan yang terjatuh daripada kita pun, mereka berebut sebab tak pernah untuk makan. Sebab dia nak dapat makanan yang sedap yang mungkin jarang-jarang mereka jumpa. Dan mereka dah duduk dalam keadaan pelarian ini lebih 10 tahun, 11 tahun yang lalu. Dan masih lagi keadaannya sangat mendesak. Baru-baru ni gempa bumi pula melanda di sekitar utara Syria, selatan Turki itu, dan menambahkan lagi kesusahan mereka lah. Jadi sangat-sangat orang kata, kalau kita tengok kat TV pun kita dah sedih tengok macam mana. Apalah salahnya kalau kita jadi salah seorang yang dapat membantu memberi senyuman pada wajah mereka, khususnya pada hari raya Aidil Adha yang akan tiba tak lama lagi. Ya, betul tu. Sama-samalah kita
berganding bahu untuk kita mengukir senyuman kepada mereka di luar sana yang memerlukan bantuan daripada kita ini, dan kita sebagai umat Islam memang digalakkan Ustaz ya untuk kita sama-sama memberikan apa yang patut, apa yang kita ada demi kemaslahatan kita bersama. Jadi Ustaz, lagi sekali sebelum kita akhiri segmen kita, mungkin Ustaz boleh kongsikan atau mengajak penonton kita untuk bersama Peduli Insan menyantuni saudara kita yang memerlukan melalui bantuan ibadah korban ini. Okey, baik. Kita hanya ada dalam tak sampai 10 hari lagi lah, lebih kurang 10 hari lagi untuk kita menyambut Aidiladha, dan masih berpeluang untuk mungkin anda yang menonton untuk menyertai kita bersama-sama ambil satu bahagian korban untuk bantu mereka yang berada di Syria ataupun di Palestin. Ataupun kalau kita rasa tak cukup, orang kata kita dah sertai tempat lain, kita boleh menyertai sedekah adha. Jangan lupa tengok di bawah ada akaun kita dan scan saja QR code yang disediakan untuk anda menyumbang kepada ataupun untuk anda menyertai korban kita dan mengambil pakej sedekah adha juga boleh, insya-Allah. Okey, dan kalau anda boleh saksikan di kaca TV anda sekarang, ada merupakan QR code untuk anda. Sekarang ni mudah je Ustaz kan? Betul. Kita scan saja untuk kita meletakkan harga dan apa pilihan yang kita nak untuk kita melakukan ibadah korban di Syria dan juga di Palestin. Ya. Dan kalau kita ikut sekarang ni dah beberapa negara telah pun ditutup penyertaannya. Misalnya negara di Yaman dan di Malaysia sendiri kita dah tutup. Malaysia pun dah tutup dah. Sekarang ni kita hanya buka penyertaan untuk di Syria, untuk korban di Syria dan juga korban di Palestin saja. Jadi kalau ikutkan, berapa ramai lagi orang yang berpeluang untuk menyertai ibadah korban ini? Okey, kita masih buka lagi sebenarnya peluang tu, sebab memang kalau kita tengok sambutan sangat menggalakkan. Biasanya saat-saat akhir bila dah makin hampir dengan raya haji ni lah baru ramai yang nak join. Kadang-kadang sebelum ni sibuk kan, dah tengok dah sebelum ni macam nak masuk tapi terlupa. So inilah masanya, kalau tangguh lagi saya rasa mungkin lepas-lepas ni takut kita terlepas pandang. Nak buat korban lagi di setahun sekali saja. Mungkin tahun depan pula kena tunggu. Kita pun tak tahu Allah panjangkan usia kita ke, kita ada peluang ke, rezeki lagi ke. Jadi kita ambil peluang ini sekarang dan terus menyertai korban Fa Ummah bersama dengan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Hazam bin Harun, iaitu ikon kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, berkaitan dengan kongsi kegembiraan Aidiladha di Syria dan Palestin bersama kempen korban Fa Ummah. Terima kasih Ustaz lagi sekali. Sama-sama. Dan sekarang ni kita nak bersama dengan Syafiqah untuk segmen yang selanjutnya. Silakan Syafiqah.